Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Saya mulakan Tuan Imam, barisan ahli jawatan kuasa masjid, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sambung balik pergajian perbincangan berkenaan dengan fiqh muamalat, dan hari ini insya-Allah kita bincang tajuk, salah satu tajuk yang penting juga, iaitu larangan berjual beli sesuatu yang tidak wujud ataupun sesuatu yang tidak ada. Nanti kita akan tengoklah. Nanti contoh-contoh ni akan mudah memahamkan kita dalam konteks masa. Kan? Contohnya kalau kita nanti kita bincang. Contohnya kita beli extended warranty. Kan? Kita beli duit itu, kita beli satu kereta contohnya. Jadi kereta ni warranty dia sekian. Jadi kalau nak tambah kena bayar sekian. Dia punya harga nilai warranty dia tu macam mana? Itu membeli sesuatu yang tak wujud ke ataupun sebenarnya bagaimana? Itu salah satulah. Nanti juga kita akan bincang orang buat dropship ataupun pre-order, kan? Itu juga antara termasuk kadang-kadang barang tu kena tempah belum ada. Tetapi hadis Nabi kata jangan kamu membeli ataupun menjual sesuatu yang belum ada. Kan? Jadi yang tu nanti insya-Allah kita akan detail dan kita akan perincikan insya-Allah. Baik, jadi tajuk berkenaan dengan menjual beli sesuatu yang belum ada ataupun tidak wujud merupakan satu perbincangan ataupun suatu perkara yang hebat diperdebatkan, diperbincangkan di kalangan para ulama, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi dan muamalah Islam. Kerana secara asasnya, dasarnya dalam hadis yang diriwayatkan daripada Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih dalam riwayat Imam Ahmad, yang mana kata beliau, satu hari ada seorang lelaki datang kepada aku, yas'alani, tanya kepada aku, dan dia ni nak jual sesuatu benda yang belum wujud, belum ada. Kan tak ada lagi, nanti dia ambil dulu duit tu kira jual dah. Nanti barang dia bagi kemudian, mungkin dia pergi cari dulu. Barang tu tak pasti lagi ada dapat ke tak, tapi ada duit orang dia dah ambil dah. Kan deposit dia dah ambil dah. Tetapi tak tahu lagi barang dapat ke tak, maka dia pun baru pergi cari barang. Baik, maka peristiwa ataupun kes ini, Hakim bin Hizam, beliau pun terus tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabi' ma laysa laka 'indak. Jangan kamu menjual sesuatu yang kamu tidak ada. Sesuatu yang kamu belum wujud, belum ada. Maka hadis ini menjadi satu perbincangan yang sangat besar bila mana dalam kontrak ataupun dalam isu-isu semasa, yang nanti beberapa contoh yang memudahkan kita faham, kerana dia ini berkait dengan kehidupan kita, harian kita. Jadi bagaimana kalau kita beli satu benda belum wujud, mungkin pada masa akan datang, kan? Kalau dalam saham tu dipanggil sebagai forwards, kan, ataupun option, pada masa akan datang. Bila? Kan? Jadi semua sepakat nak beli pada masa akan datang. Kan, dia punya share dia ataupun dia punya harga dia, kita sepakat pada masa akan datang. Jadi ini menimbulkan kemuskilan perbincangan di kalangan para ulama pada isu-isu yang berkaitan dengan perkara ni. InsyaAllah nanti saya akan masuk sikit-sikit supaya kita faham, dan termasuklah dalam konteks jual beli, kita beli barang, kita jual barang dan sebagainya yang belum ada ataupun yang belum wujud ataupun masih dalam proses untuk kita tempah, kan, ataupun untuk kita buat dulu dan sebagainya. Baik, jadi dalam hadis ini menyatakan bahawa ketetapan yang sangat kukuh, sangat kuat, yang Nabi melarang sesuatu kita berjual. Dia dalam konteks hadis ni sebut menjual lah, tapi sebenarnya sama juga, membeli pun sama, kan, membeli sesuatu yang belum wujud ataupun membeli sesuatu yang belum ada. Baik, larangan ini juga bertepatan dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih riwayat daripada Imam Muslim, iaitulah kata Nabi, kata Sayyidina Abu Hurairah, beliau meriwayatkan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani bai'il gharar. Nabi melarang jual beli yang gharar, uncertainty, tak pasti, dapat ke tak, boleh serah ke tak.
Kan? Ataupun kita kata jual satu barang, apakah risiko yang dia akan dapat satu hari nanti? Maksudnya risiko barang tu mungkin orang tu tipu ke apa ke dan sebagainya, maka ada risiko dekat situ. Maka Nabi SAW melarang jual beli satu benda yang belum wujud, dan Nabi SAW melarang jual beli pada perkara-perkara yang kita tidak pasti apa yang kita akan dapat. Jadi sebenarnya bukan hanya sekadar jual beli, termasuklah dalam semua perkara dalam bab isu muamalat. Pelaburan yang kita nak masuk, nak sertai itu, kita faham betul ataupun tidak. Kan kita nak invest, kita nak buat, kita sebagai investor, kita nak jadi seorang yang pelabur. Kita nak melabur, dan syarikat tu kita kena tahu apa yang syarikat tu buat, apa konsep kontrak yang diguna pakai, apakah kaedah-kaedah yang diimplementasi, dilaksanakan dalam setiap pelaburan yang dia buat. Maka yang tu kita kena faham. Antara punca sebab yang paling utama adalah untuk menjadikan keuntungan yang kita dapat tu nanti halal. Untuk jadi keuntungan, pendapatan apa yang kita dapat melalui pelaburan ke, jual beli ke, perniagaan ke, bisnes ke, apa ke, maka semua tu kita nak pastikan dia halal. Dan yang kita nak bincang pada malam ini dua perkara, supaya kita tak menjual ataupun membeli barang yang tidak wujud, dan supaya juga kita tidak termasuk dalam larangan gharar ataupun membeli sesuatu yang tidak pasti berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita pergi terus kepada contoh-contoh dan hukum-hukum yang ada. Baik, kita pergi yang pertama. Hari ini dengan perkembangan kemajuan teknologi dan sebagainya, maka kita pergi yang pertama adalah isu berkait dengan pelaburan ataupun jual beli secara online. Kan, pelaburan dan jual beli secara online. Pelaburan itu saya tak fokus pula lah kepada tajuk yang begitu banyak, kerana pelaburan ni macam-macam. Pelaburan emas, pelaburan saham, pelaburan berbentuk aset digital dan macam-macam lagi kan. Tapi kita nak pergi ni pelaburan secara umum, yang mana kita nak bagi duit ataupun kita kata laburkan kepada seorang ni, kemudian dia akan run satu bisnes, dia akan buat satu bisnes. Contohnya kan. Ataupun kita kata yang pertama kita nak bincang, pelaburan ini dalam bentuk online kan, dalam bentuk jual beli online. Jadi di sini kalau kita tengok ada beberapa perkara yang kita tak jelas kan, ada beberapa perkara yang mana kita nak bincang nanti, adakah ia dimaafkan ataupun memang tak dibenarkan ataupun bagaimana. Baik, sebab apa? Kerana pelaburan online secara umumnya, kita pergi secara mudahlah, bukan pelaburan dulu, jual beli kan. Jual beli online ni dia ada syarat-syarat dia. Kerana dalam jual beli kita semasa pun ada syarat-syarat dia. Kerana syarat ini dia seperti rukun. Rukun ni seperti mana solat. Tak ada rukun solat, maka tak sahlah kita punya solat. Tak ada rukun jual beli, maka tak sahlah jual beli kita. Jadi apa dia? Yang pertama sekali adalah akad, kontrak yang kita guna pakai. Saya beli, saya jual tu macam mana ia berlaku ketika mana kita berinteraksi, berjual beli secara online. Kan memang tak ada sebutlah saya beli, saya jual kan. Tapi dengan kita tekan secara agree, kita setuju, kita apply ke ataupun apa-apalah yang menunjukkan kita buat bayaran melalui proses kita kata online dan sebagainya, maka yang itu secara umumnya dia diharuskan, dan itu telah pun berlakulah konsep jual beli. Inilah bayar zakat lah, bayar fidyah kan, jual beli tu, beli ni dan sebagainya. Okey, jadi itu rukun yang pertama dalam jual beli. Rukun yang kedua ni sebagai ulangan sikitlah supaya kita faham dulu daripada mana dasar dia dan daripada mana yang kita nak ambil secara perbincangan kita. Baik, yang kedua, kalau kita tengok juga rukunnya ialah berkait dengan pembeli dengan penjual. Maka pembeli dengan penjual ni kalau ikut seperti mana kitab yang kita bahas pada awal dulu, menyatakan mestilah syaratnya baligh, berakal dan seterusnya lah. Jadi yang kita berjual beli ni, kerana kita berjual beli secara online, jadi macam mana kita nak katakan online itu ada berakalnya kan? Apps yang kita gunakan tu berakal ataupun tidak? Tak ada lah. Tak ada. Macam mana kita nak lihat pada perkara-perkara yang seperti itu? Tetapi daripada sudut perkembangan moden dan teknologi dan sebagainya, mengharuskan kita jual beli itu dengan mesin, dengan apps, dengan apa-apa yang kita gunakan itu, dengan syarat benda tu memang betul-betul ada dia punya, istilahnya kita panggil, dia punya sistem, dia punya apps tu betul-betul menunjukkan berlakunya jual beli. Maksudnya duit tu masuk, kemudian dah dibuktikan duit tu masuk, ada dia punya bukti tertentu, resit ke ataupun apa-apa, maka kemudian baru barang tu akan dihantar kepada kita. Kan, jadi itu konsepnya dalam isu moden, maka ia diiktiraf sebagai jual beli yang dibenarkan. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, rukun jual beli adalah barang dia. Jadi barang yang nak dijual beli ni yang kita nak bincang.
Barang tu kena wujud, kena ada. Barang tu tak boleh syak, tak boleh ragu-ragu. Tengoklah nanti kalau dapat ke tak ke, tengok dulu. Tapi boleh dah bagi duit deposit tu, kan? Ataupun boleh dah bayar separuh contohnya. Tapi tak tahu lagi boleh serah ataupun tak barang. Maka kalau kita tengok secara online-nya, kalau kita tengok betul-betul lah adanya berlaku jual beli, adanya barang itu wujud, maka cukup rukun dan syarat-syaratnya tadi, maka berlakulah jual beli dan dibenarkan daripada sudut syarak. Persoalan yang timbul sekarang daripada isu yang pertama ni, barang tu. Kan? Jadi barang ni, dia sebenarnya ada berapa jenis kategori barang. Ada barang yang memang kita boleh serah secara fizikal. Pergi dekat pasar, pergi mana, pergi mall ke apa, beli barang tu terus dapat. Itu satu kategori. Kategori yang kedua, ada barang yang dah siap tapi stok tak ada. Maksudnya kita kena tempah. Kita tempah dulu seminggu lah ataupun beberapa hari lepas tu, nanti dia akan hantarlah, dia akan bagi tracking number ke apa dan sebagainya, menunjukkan barang tu akan sampai ke tempat ataupun ke rumah kita. Kan, itu kategori barang yang kedua. Maksudnya barang dah siap, wujud, ada, tapi tak ada dalam stok. Stok tu ada dekat warehouse, stok tu ada dekat kilang. Tunggu masa sikit, seminggu, 2 minggu dan sebagainya. Itu kategori yang kedua. Kategori yang ketiga, barang tu betul-betul tak ada, kena tempah buat dulu. Ni istilah pre-order. Kan? Order dulu barulah kita buat, barulah tempoh seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Ni tempahan ni banyak tuan-tuan, macam-macam. Ada orang tempah bot, bot nelayan apa semua tempah. Ada orang tempah rumah. Tapi kita tak panggil tempah rumah, kita panggil jual beli rumah kan. Kemudian ada orang tempah baju raya contohnya lah. Ada orang tempah sangkar kucing, ada orang tempah itu, macam-macam jenis tempahan. Tapi dia belum ada. Tempah dulu baru dapat barang tu. Jadi ada 3 jenis kategori. Kan, yang pertama tadi apa dia? Maksudnya barang tu ada wujud, boleh serah terus bila kita beli. Yang kedua, barang tu ada tapi stok tak ada. Kena pergi daripada kilang, kena ambil dulu seminggu, 2 minggu baru boleh sampai kepada kita. Dan yang ketiga, kita kena pre-order ataupun tempah dulu. Okey, so 3 ni ada perbincangan dia. Yang pertama, barang yang diserah secara fizikal tadi tu, daripada sudut muamalatnya itu yang paling terbaik. Beli barang terus dapat barang, itu yang sepatutnya lah. Kan, secara fizikal itu tak ada masalah, selesai, tak ada isu. Yang tu memanglah sejak daripada zaman berzaman, daripada zaman Nabi SAW dan seterusnya sampai kiamat sekalipun, yang tu tidak ada persisihan, tidak ada perbincangan yang menunjukkan sah tak sah di kalangan ulama, maka semua menyatakan sah. Baik, isu yang kedua, kan, isu yang kedua iaitulah kita beli satu barang dan kemudian barang ni sebenarnya kita tengok kat katalog je, contohnya order kereta. Kan, kereta ni kalau tempoh sekarang mungkin 3 ke 6 bulan baru ada lah. Kan, tengok dekat warehouse tu macam-macam kereta ada, tapi dia kata stok tak ada. Kan, dulu sebab PKP lah, sebab apa isu dan sebagainya, maka kena tunggu dulu tempoh 3 bulan. Deposit dah boleh bayar 1,000 contohnya lah. Kan, okey. Jadi kita pun berminat tengok katalog, tengok dia punya showroom, contoh kereta semua kita berminat. Tapi lambat lagi dapat 6 bulan. Tapi kita dah bayar. Kan, cuma kita kata bayar tu booking lah untuk submit ban apa semua tu. Biasanya kereta dah sampai, dah siap pun barulah kita start bayar. Kan, tapi yang ni isunya ialah kita dah bayar 1,000, 2,000, 5,000 untuk booking dulu. Okey, jadi kita dah bayar, benda tu akan sampai. Jadi di sini nak memastikan betul-betul berdasarkan hadis yang Nabi sebut tadi, la tabi' ma laysa laka indak. Jangan kamu menjual sesuatu yang kamu tak ada, tak wujud, tak ada dalam pemilikan. Apa lagi terjemahan yang kita boleh masukkan sekali dalam ni? Tak ada, tak wujud, tak ada dalam pemilikan, tak ada dalam pegangan. Apa lagi? Itu masuklah semua sekali tu. Jadi isu dia sekarang ni, kita beli barang, barang tu ada, tetapi tempahan dia tu akan makan masa untuk sampai. Kan, maksudnya tempoh seminggu, 3 hari ke apa baru sampai. Okey, boleh ke tak boleh? Jawapannya harus dan dibenarkan. Maka sesiapa yang mana buat dropshipper, dia jual barang orang lah, bukan barang dia, kan, jual barang orang, dia ambil order dan sebagainya, ada link disertakan. Jadi siapa-siapa nak beli, klik link tu, dia hantar dekat kawan-kawan dia ke apa, ni saya ada stok kuih raya contoh kan, ada stok apa sekian-sekian, maka dia pun klik. Jadi 3 hari lah tempoh nak sampai tu. Dia tak serah secara fizikal, tapi tempoh 3 hari. Dibenarkan ataupun tidak? Dibenarkan. Habis tu macam mana pula dengan hadis tadi tu? Kan Nabi kata jangan kamu membeli, menjual satu benda yang kamu tak ada. Tiba-tiba kamu jual beli. Baik, maksud sebenar hadis ni, kata Syekh Safirur Rahman Mubarakfuri, kata Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dan semua para ulama-ulama yang pakar khusus dalam bab muamalat,
Maksud larangan hadis ini bukan maksud barang tu kita tak ada, barang tu belum ada kat tangan kita, belum kita pegang, tetapi ialah adanya unsur penipuan dan tidak mampu untuk menyerahkan barang yang tu termasuk dalam larangan hadis ini. Maksudnya kalau kita buat dropship, kita jadi apa, affiliate ke dan sebagainya lah, kita buat barang tu, kita jual beli, kita jual barang orang, kita bagi link je dan semua orang klik-klik dapatlah RM2 ke, satu item kita jual RM4, RM5, maka yang tu barang tu seminggu baru sampai. Ini semua guna ni Shopee ke, Lazada ke, apa semua lah tuan-tuan kan, apps yang ada semua macam tu konsep dia, seminggu 2 minggu. Kalau order tu daripada China ke apa, mungkin 2 minggu tempoh dia, mungkin seminggu. Maka yang itu termasuk dalam jual beli yang dibenarkan, bukan termasuk jual beli yang dilarang. Kerana hadis tadi tu sebut, iaitulah ketidakmampuan serahan barang, dan barang tu memang tak ada wujud, tak wujud pun, tak ada pun, tapi dia ada unsur-unsur penipuan. Maka yang itulah termasuk yang dilarang oleh Nabi SAW. Dan ini bertepatan juga dengan hadis lain yang Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari sebelum tu. Dalam Quran pun Allah sebut, dalam ayat yang paling panjang, dalam surah yang paling panjang, iaitulah daripada surah Al-Baqarah 282 ayat dia. Surah Al-Baqarah 282. Kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas, ayat ni turun berlaku dengan sebab zaman Nabi dulu dipanggil bai'us salaf. Bai'us salaf ni maksudnya ialah kita bagi dah duit, barang tu tunggu tempoh seminggu 2 minggu ke apa, baru dapat serah barang tu. Benda tu dah berlaku. Maka pada waktu tu kata Nabi SAW, sebelum tu ayat Quran tu sebut, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu membuat suatu hutang bertempoh, maksudnya kita bayar duit, tapi penjual dia akan serah tempoh seminggu 2 minggu dan sebagainya barang tu, maka pada waktu tu kata Nabi SAW, maka hendaklah kamu catat dan kamu tulis kepada tempoh tertentu ataupun tempoh serahan yang kamu nak lakukan pada waktu itu. Maksudnya ada perjanjian lah. Kalau konteks kita ada dia punya apa, kontrak dan sebagainya lah, menunjukkan bila serahan barang itu berlaku. Dan inilah yang Nabi sebut. Nabi menyatakan dalam riwayat Imam Al-Bukhari hadis sahih, man aslafa fi syai' fayusrifu ila kailin ma'lum ila wazanin ma'lum atau ila ajalin ma'lum. Sesiapa yang mana nak membuat suatu jual beli, dan jual beli ini dia ambil duit dulu kan, akan bayar penuh ke ataupun tak penuh ke, kemudian dia nak serah pada tempoh tertentu, maka Nabi SAW kata mesti tahu timbangan dia berapa, mesti tahu sukatan dia berapa, mesti tahu tempoh serahan tu bila. Okey, maka para ulama fiqh mereka menambah lagi syarat-syarat tertentu. Pastikan barang itu kalau kualiti bagaimana, kuantiti macam mana, kalau rumah tu dah tahu square feet berapa kita nak beli nanti tu kan, bilik berapa, dah tahu dah tu semua, kita dah tengok dah katalog dia, rumah contoh ke sebagainya, kita dah tahu dah tengok dah, walaupun benda tu lambat lagi nak buat ataupun belum lagi dapat diserah pada waktu-waktu yang sekarang ni, maksudnya bertangguh lah. Maka waktu tu Nabi mensyaratkan mesti detail semua perkara yang berkaitan dengan barang tu. Contoh kita order, katalah baju ke, katalah order barang-barang kereta ke, spare part kereta ke, motor ke apa ke dan sebagainya, maka kita kena tahu saiznya apa, sesuai ataupun tak, detail perlu disebutkan oleh penjual. Kan harganya berapa, tempohnya berapa, 5 ke 7 hari sampai dia shipping dia contohnya, kan 5 ke 7 hari, maka jelaslah kat situ. Habis kalau lewat kita kena call lah, kan kita kena berinteraksi lah dengan orang yang menjual tu ataupun dengan apps ataupun apa yang kita gunakan itu. Itu dia punya konsep secara asas. Maka boleh hukumnya berjual beli satu barang yang kita akan serahkan pada waktu hadapan, buat dropship ke dropshipper yang kita sebutkan ini, maka dia tidak termasuk dalam perkara yang diharamkan di dalam hadis yang tadi. Kerana Nabi memberi pengecualian, barang yang boleh serah, yang betul-betul wujud, yang betul-betul ada, walaupun lewat tempoh serah dia, bukan dalam pemilikan kita tapi pemilikan syarikat di warehouse, maka dibenarkan untuk kita menjualnya walaupun kita tak pegang. Kan? Hari ni dulu-dulu boleh lah tuan-tuan, kita ambil kek contohnya kan, order kek ke apa tu, choice ke apa ke, kita pun order coklat ke apa, kita order. So order contohnya minimum 100 biji, dia akan bagi harga pembeli lah, ataupun harga
dropship. Dia bagi harga macam tu. Maka kita pun ambil 100, bawa balik rumah, isi dalam peti. Kan? Kemudian barulah ambil order ke apa, siapa nak beli ke apa benda semua. Jadi benda tu menyukarkan, menyusahkan. Ada expired date dia dan sebagainya. Maka hari ni tak payah, ambil link je. Kan mana-mana link yang masuk melalui awak punya promotion, maka terus akan dapat dia punya apa kita commission RM2, RM5 dan sebagainya. Okey, itu isu yang kedua. Isu yang ketiga tadi, barang tempah. Barang tu langsung tak ada. Termasuklah tempah baju, tempah rumah, tempah apa, dia semua tempah lah. Dalam istilah bab muamalatnya dipanggil istisna. Istisna ni jual beli tempahan. Dan Nabi SAW dan juga pandangan Imam Abu Hanifah dan para ulama yang lain, maksudnya dia termasuk di bawah jual beli yang dipanggil jual beli yang kedua juga tadi. Dengan syarat memang dia ni seorang pembekal, mampu betul-betul buat, mampu betul-betul untuk, kalau kata menjahit, jahit lah. Kalau kata buat rumah lah. Kan? Kalau kata, sebab tu sangat penting kita nak kena tahulah bila beli rumah tu benda semua ni, nak orang-orang muda sekarang ni nak beli rumah pun naik harga macam-macam tuan-tuan kan. Ayam pun naik harga, ni kan pula rumah kan. Jadi rumah tu ceritanya dia kena tahulah siapa dia punya pemaju, apa background pemaju, macam mana cara, apakah rekod-rekod yang ada pada pemaju, apakah rumah-rumah contoh yang dia buat, apakah kita kena selidik sikit. Dia dah buat rumah, dia dah berapa tempat dah, okey, tanya orang-orang dekat situ macam mana rumah yang dia buat, cepat bocor ke, atap tak betul ke apa. Jadi kita kena selidik benda-benda macam tu supaya kita tak ditipu. Sebab hari ni tuan-tuan, ramai orang buat, kita kata sebagai pemaju ni, yang kadang-kadang tu ada unsur-unsur keagamaan. Yang buat tu ustaz, yang buat tu pakai kopiah kan, yang membuat tu dia tawarkan nak bagi rumah murah kepada masyarakat, tapi hakikatnya dialah penipu. Hakikatnya dialah yang menipu. Kan, benda ni saya sebut sebab ada rekod. Kan, kalau terbongkar, bukan terbongkar lah, maksud nilai lebih kurang dalam 50 juta. Rumah tu rumah apa? Rumah tu dikatakan sebagai mini banglo lah. Rumah tu buat dekat Temeloh, dekat Pahang, dekat Negeri Sembilan buat. Tapi hakikat sebenar rumah tak ada. Patutnya 2016, 2018 lah. 2018 paling lewat dah serah kunci. Jangankan kunci kan, rumahnya pun tak ada. Kan? Jadi kita nak kata ini antara benda nak beli ke nak apa. Sebab tu Nabi bagi tahu dah, jangan beli benda yang kamu tak pasti, kamu syak, kamu ragu, kena selidik. Kalau orang cerdik benda ni, dia nampak, dia faham hadis Nabi ni, semua benda ni nak jual beli, nak melabur, dia akan selidik dulu satu persatu. Maksudnya risiko akan berlaku penipuan kepada diri dia dan orang lain masyarakat tu berkurang dengan sebab apa yang Nabi peringatkan, Nabi sebutkan kepada kita. Okey, jadi konsep yang ketiga, tempah barang. Maka tempah barang ni kadang-kadang pula ada deposit dia, bayaran tertentu, ada bayaran penuh dan sebagainya, macam-macam lah kan. Tapi secara umum kita kata, selagi mana dia tu memang berkemampuan untuk buat, memang penjual tu memang dia buat lah benda tu, sungguh-sungguh dia buat kan, stok apa benda semua design, memang dia pandai buat, memang dia ada rekod dia buat dan sebagainya, maka yang tu harus untuk kita bertransaksi, berjual beli dengan dia, walaupun barang tu kita belum dapat lagi pada waktu sekarang. Mungkin 3 minggu, sebulan, 2 bulan dan sebagainya. Kalau rumah tu mungkin 9 bulan ke setahun, barulah siap, barulah kita dapat menikmati duduk rumah tu, maka boleh dah kita nak berjual beli seperti mana yang kita sebutkan tadi. Okey, itu isu di bawah konteks ataupun barang yang kita nak berjual beli. Okey, sekarang kita pergi lagi isu-isu yang lain yang ada di sekitar kita yang berkait dengan tajuk yang kita bincang ni. Sebab bab muamalat ni tuan-tuan, dia sangat praktikal. Dia nak pergi kepada isu harian yang kita buat. Apa yang kita buat? Membeli, melabur, berjual beli dan semua. Yang itulah benda-benda yang kita nak supaya kita tak termasuk dalam perkara larangan daripada Nabi SAW. Baik, kita pergi isu yang keempat. Isu apa? Isu kita membeli waranti. Isu beli waranti. Macam mana beli waranti ni? Biasanya tuan-tuan, setengah-setengah kereta ni, saya bawa contoh lah, saya tak pakai ni, saya cerita je tuan-tuan. Katalah kita beli satu Merc E300 dan dia ni hybrid. Bila hybrid ni dia ada bateri hybrid dia. Ni contoh lah saya buat ni. Contohlah 2015 ke apa ke dan sebagainya lah. Bila hybrid ni, untuk dapatkan waranti pada bateri dia tu, sebab biasa orang beli kereta hybrid ni adalah minyak lah. Kan dia punya minyak tu dia kurang sikit pakai, kurang pakai minyak, maksud jimat lah. Kan, jadi sebab tu dia buat hybrid dan macam-macam lagi. Tuan-tuan, hybrid ni macam-macam. Pokok ada hybrid, kan? Kereta ada hybrid, macam-macam benda hybrid belaka kan. Okey, jadi bila sebut tentang hybrid tadi,
So bateri ni kalau kena rosak, tak ada waranti, tak ada sambungan waranti, maka harganya kalau E30 tadi, E300 tadi, MERS tadi, maka kita kata lebih kurang dalam 50,000 kena standby bateri dia. Bateri dia saja. Kan, bateri untuk sistem dia lah, bukan bateri itu, bateri sistem dia. Okey. Kalau kita ambil waranti, katalah contoh waranti tu 5 tahun. Kita dapat waranti mungkin 2 tahun. Tapi kalau nak tambah lagi 3 tahun, maka kita kena tambah duit. So kita membeli satu benda, macam mana ni? Kan, katalah contohnya kita beli 3 tahun, tiba-tiba 2 tahun dah rosak. Siapa untung? Kita untung lah. Kita untung sebab apa? Kita ada waranti, maka kita boleh tukar bateri ke apa semua kalau rosak apa semua lah. Tapi katalah contohnya 3 tahun, 4 tahun, maka tahun yang keempat tu kita dah tak ambil waranti. Kan, yang kita bayar tadi tu waranti berapa mahal tuan-tuan? 3,000, 3,600 dan berapa lah. Siapa ada pengalaman pakai kereta hybrid apa semua, dia faham lah benda ni. Kan? Okey, kita pun bayar. Ni sama lah, beli laptop. Kan, beli laptop ni ada waranti berapa? 2 tahun. So kalau nak tambah 5 tahun, tambah 5 tahun kena tambah 200,500, 300 contohnya. Maka apa hukum extended warranty ni? Di Malaysia, fatwa Malaysia belum ada secara khusus, belum ada. Tetapi perbincangan yang ada, contohnya macam Irsyad Fatwa. Irsyad Fatwa ni di bawah mufti wilayah lah. Ada bincang sikit, dan ada juga pandangan ulama-ulama tertentu yang membincangkan macam Syekh Dr. Abdullah Jibrin, Syekh Dr. Sulaiman Ma'nid dan ulama-ulama Timur Tengah. Ada bincang sikit tentang isu ni. Maka kesimpulannya saya nak sebut kat sini, pertama sekali kita tengok, kita membeli sesuatu benda yang kita tak pasti kita dapat ataupun tak. Maksudnya apa? Kita dapat tu, kalau rosak, kita dapat lah. Kalau tak rosak, kita bayar sesaja, orang kata. Kan? Jadi 3,600 ni, selama tempoh 3 tahun tu, kita bayar tu saja-saja bayar. Tapi kita ada di situ rasa tenteram sikit lah. Rasa aman sikit lah. Kalau rosak, kita teruk kena 50,000 kena cari dia punya harga bateri tu. Kalau tak, kita untung lah. Kat situ pincangan dia. Jadi kalau konteks ini, bagaimana isu dia? Okey, maka saya simpulkan ringkas. Memang dia termasuk dalam perkara yang gharar. Gharar ni maksudnya uncertainty. Kita beli satu benda yang kita tak jelas kita beli apa. Kita tak pasti kita beli apa. Kita beli tu pelindungan. Betul, pelindungan. Tapi bentuk yang macam mana? Sebab kalau kita beli air, nampak air tu jelas. Kalau kita tempah tadi apa, kek, roti, apa, tempah baju raya, tempah rumah, betul-betul akan dapat rumah tu. Tapi dalam tempoh 3 tahun, kita beli extended warranty tadi, warranty kita dapat, jaminan kita dapat, tapi benda sebenarnya tak ada benda boleh sentuh, boleh pegang, tak ada. Itu satu isu lah perbincangannya. Tapi sebahagian di kalangan para ulama menyatakan tak ada isu sangat tentang isu tu. Cuma dia begini, kalau kita beli tu secara harga pukal dalam satu harga, contoh gini, katalah kita beli satu laptop ataupun telefon, ada waranti 2 tahun. Maka waranti 2 tahun ni dia percuma contohnya. Okey, satu, kalau waranti tu percuma, tak ada masalah. Alhamdulillah, tak ada isu. Kemudian waranti tu dia dapat dah percuma. Tapi kalau nak tambah sikit, kena bayar lebih sikit. Katalah 100, 200, katalah tadi 2,000, 3,000. Maka disu kata Syekh Dr. Abdullah Jibrin dan sebahagian fatwa di kalangan para ulama Timur Tengah membenarkan kalau harga tu satu package dengan barang asal yang kita beli. Contoh, beli kereta tadi tu, dia dapat waranti percuma lah 2 tahun sebab kita beli kereta tu. Kan? Tapi kalau nak tambah, kena tambah 3,000 dan sekian-sekian. Termasuk dalam harga kereta secara umum, secara menyeluruh. Maka yang tu hukumnya dibenarkan oleh sebahagian para ulama. Jadi selamatlah siapa yang buat macam tu. Kan, dia beli komputer, beli laptop, beli apa, beli telefon apa, dia terus masuk dalam harga tu waranti sekali. 200, 300. Okey, isu yang kedua, dia kata apa? Dia tak ada waranti pada waktu tu. Katalah dia beli tu, dia beli atas nama orang. Dia beli telefon ke, dia beli kereta. Hari ni ramai je orang beli atas nama orang, tuan-tuan. Kan, maka orang tu kata, kereta ni saya dah bayar waranti sekian-sekian 3 tahun. Maka pada awak ada waranti lagi 6 bulan. Contohnya kan. Lagi 6 bulan ni awak kena nak tambah tu kena bayar asing lah. Kena bayar sendirilah. Okey. Maka dekat situ kebanyakan para ulama, majoriti, seperti mana disebut oleh Syekh Dr. Abdullah Sulaiman Al-Mani, Syekh Dr. Abdullah Jibrin dan ulama-ulama yang lain, tidak membenarkan waranti dibayar secara berasingan seperti itu. Kan, tidak dibenarkan. Dan ini kita kata pandangan yang lebih kukuh, yang lebih kuat, menyatakan bahawa sebab benda ni orang perlu, tuan-tuan, orang perlu. Dia beli kereta, dia beli apa, dia perlu kepada waranti, dia perlu kepada jaminan. Kalau tak nanti masak juga dia, sakit juga dia.
kerana nak membayar satu benda yang rosak tu nilai mungkin puluhan ribu, ratus ribu. Maka sebab tu dia ambil warranty. Dia ambil jaminan tu. Secara umumnya kita istilahkan jaminan lah. Kan bayaran tu untuk dijamin kalau rosak apa sekian-sekian ada pada kerosakan ataupun apa-apa, maka akan menggunakan duit ataupun apa yang kita bayar sebagai jaminan tadi tu, warranty kita. Maka kesimpulan saya sebut, kalau termasuk dalam bayaran sekali, maka hukumnya diharuskan ikut sebahagian pandangan para ulama. Adapun kalau bayaran tu berasingan, kita nak sambung, ni dah bayar dah, lepas tu kita nak sambung balik, bayar 300, bayar 3,000, bayar 4,000, maka yang tu ada sedikit perbincangan. Maka kalau dapat dielakkan, maka dielakkan, kerana termasuk dalam jual beli benda yang kita tidak pasti tadi, dan jual beli benda yang tidak wujud, melainkan kita beli tadi secara pukal harga satu kereta dengan waranti. Itu cerita lain. Sebab kita beli tu kereta, waranti tu sampingan ya. Waranti tu sampingan, kita beli tu kereta, tapi yang tadi tu kita bayar memang betul-betul waranti tu, sebab kita nak sambung. Jadi ada beza isu dua perkara dekat situ. Kan, jadi kalau kita dapat elak tu, kita elak lah. Tapi kalau tak ada ruang, tak ada apa, maka pada waktu tu kita, waktu beli itulah awal-awal lagi, kita dah masukkan bayaran secara waranti seperti mana yang kita sebutkan tadi. Okey, so itu isu yang keempat. Maka kita dah bincang sikit apa jual beli, apa online, apa dropship, apa pre-order, dan kita dah bincang juga tentang isu berkait dengan extended warranty yang kita sebutkan ini. Baik, isu yang kelima. Okey, Nabi SAW larang tadi jual beli benda yang kamu tidak ada ataupun tidak wujud, ataupun pelaburan yang tidak ada ataupun tidak wujud. Okey, sebab tu kalau kita melihat kepada hari ini, macam-macam jenis pelaburan ada tuan-tuan. Bentuk online, tak online, bentuk itu, tak ini. Maka saya nak masuk sikit dalam isu berkait dengan jual beli saham. Siapa yang ada terlibat ni, kalau dia terlibat dalam Bursa I Malaysia, dia beli akaun lah, CDS apa benda semua tu, maka dia melabur, dia trade yang patuh syariah, maka tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi saham dekat Malaysia ni banyak patuh syariah. Kalau di luar negara lebih pada 70,000 saya ingat jenis-jenis saham yang patuh syariah. Tapi kita kena pilih yang mana saham-saham syarikat itu adalah patuh syariah. Tu ada platform dia apa benda semua. Yang pertama. Okey, isu yang kedua ialah daripada saham tadi, isu yang kelima saya nak bahas ni, macam mana jual beli saham ni dia adalah shares pemilikan. Maksudnya gini, kita beli share pemilikan pada syarikat tu. Bila kita beli satu share pemilikan pada syarikat tu, bermakna kita ada share, pemegang share saham dalam syarikat tu. Sekarang ni masalah dia, mana syarikat tu? Dekat mana? Kan, dekat mana syarikat tu? Kemudian apa bahagian yang kita dapat? Bahagian pintu ke? Kan, bahagian satu bangunan ke? Apa benda share yang kita dapat? Maka di sini kita tengok secara umumnya nampak macam tak berapa nak jelas lah. Tapi hakikatnya jelas. Kerana pemilikan yang kita beli tu, dia ada premium, ada biasa tuan-tuan. Kalau contoh pemilikan satu lot ataupun satu share tu RM1 je biasa, contohlah gitu. Tapi kalau dia dah premium apa semua, satu share mungkin harganya RM8, mungkin harganya RM4. Tu tengok keadaan lah. Itu syarikat-syarikat yang stabil, yang dah hebat, yang besar dan sebagainya, dia buka peluang untuk pelaburan orang-orang kat luar, dia boleh melabur. Tapi nak kena tengok juga kan macam mana cara dan kaedah. Maka dalam saham ni ada banyak isu. Ada isu, kita kata yang pertama intraday. Intraday ni maksudnya kita pergi trade saham. Ni siapa-siapa ada pengalaman main saham tuan, mungkin tajuk ni agak tinggi sikit, tapi kita kata mungkin anak kita terlibat ke apa ke. Jadi kita nak kena jelas juga tu macam mana pendapatan dia apa semua dan sebagainya. Secara umumnya kalau saham tu patuh syariah, maka hukumnya halal, patuh syariah. Dia nak trade ke nak apa, tak ada masalah. Tapi katalah contohnya antara isunya, sebab saham ni dia ada option tadi kita sebut, ada forward, ada future, ada pula ETF, ada pula CFD, macam-macam lagi tuan-tuan, saya sebut apa benda Ustaz sebut kan. Tapi kita nak kata antaranya ialah, katalah contoh kita beli saham 500 unit. Ni melalui apps dia apa semualah, Bursa I apa semua, beli 500 unit. Bila beli tuan-tuan, kita beli pukul berapa? Saham ni dia buka pukul 9 pagi, lebih kurang lah tuan-tuan, tutup dalam 4.30 pukul 5 macam tu. Maka kita besok contoh kita beli 500 unit pukul 10 pagi. Dan lepas tu tengok pula rupanya ada berita baik ke apa dekat luar sana, tiba-tiba saham share syarikat tu meningkat. Pukul 10 kita beli, pukul 10:02 kita jual. Kan? Itu dipanggil intraday. Maksudnya jual dalam hari yang sama. Sebab biasa saham ni
Sebab tu ulama di Timur Tengah mereka bincang panjang lah. Saham ni patutnya kita kena ada berapa hari lah kita biarkan dulu, baru kita jual. Barulah nampak pemilikan share kita yang sebenar. Kita betul-betul beli pemilikan saham tu. Sebab apa? Kalau sehari 2 hari betul-betul lah kita punya. Ni tiba-tiba beli tadi 10 minit, pukul 10, 2 minit dah nak jual balik dah. Itu macam mana pula kira? Baik, di sinilah perbincangan yang panjang di kalangan para fuqaha. Adakah kita membeli satu benda yang tak wujud? Adakah kita membeli satu benda yang ada risiko? Adakah kita membeli satu benda yang mana Nabi kata uncertainty, tak jelas apa semua sebagainya tadi? Maka di situ kalau kita tengok berbeza pandangan pendapat di kalangan para ulama di Malaysia dan juga di Timur Tengah. Ada yang menyatakan bahawa tak boleh, sebab paling kurang kena tunggu 24 jam baru kita boleh jual saham tu. Maksudnya beli pukul 10 pagi esok baru jual. Tuan-tuan, kalau beli hari ni 10 pagi esok dah rugi dah saham tu. Jadi macam mana pula? Okey, di situ pula mereka bincang. Maka berapa nilai minimum untuk tempoh kita pegang pemilikan tu sebelum kita jual? Kita trade, kita jual lah. Maka mereka kata 24 jam. Ada yang kata T+2. Kan maksudnya sehari 2 hari lah, 3 hari kan. Ada yang kata begini-begini dan sebagainya. Ada sebahagian pula membenarkan kerana kita ada risiko. Kita beli tu dengan risiko, mungkin untung mungkin rugi, kita jual pun dengan risiko keuntungan ataupun risiko kerugian. Yang ni sebab tu pengurusan risiko dalam Islam ni tuan-tuan, ramai orang dia tak berapa mendalami tentang pengurusan risiko dalam Islam. Sebab pengurusan risiko ni, risk management dalam isu-isu bab muamalat ni, dia benda yang sangat penting. Benda yang sangat crucial, benda yang mesti dikaji, mesti didalami. Kalau tak, dalam kesimpulan hukum hakam dia akan jadi macam banyak benda haram tuan-tuan. Saya sebut fatwa, kalau nak mengharamkan banyak benda mudah. Tak payah buat kajian, buat research apa, kita ni haram hukum dia. Jadi nak mengharamkan satu benda tu mudah tuan-tuan. Tapi nak mengharuskan satu benda dengan kaedah dan fatwa yang digunakan oleh para ulama, maka benda tu sukar. Maka sebab tu minoriti ulama menyatakan sebab kita ada risiko, Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Ibn Majah, Imam Ahmad dan sebagainya, al-kharaj bid-dhaman. Nak dapatkan keuntungan ni, profit ni, dia mesti ada risiko. Kalau kita beli pukul 10 tadi, risiko mungkin untung rugi. Mungkin pukul 10:02 minit tu jatuh merundum saham tu. Mungkin berlaku? Yes, mungkin berlaku. Mungkin jadi naik, mungkin naik sikit, mungkin turun sikit. Sentiasa ada risiko dalam minit-minit yang ada ketika mana kita berjual beli tu. Maka sebab tu saya sebut, berdasarkan hadis tadi, maka ada minoriti di kalangan para ulama mengharuskan untuk jual beli saham secara intraday. Hari ni beli, hari ni jual. Kan? Dia tak semestinya beli pukul 10, jual pukul 12. Mungkin pukul 10:02 minit. 10:05 minit dah jual. Kan? Maka di sini ada perbincangan yang panjang lah tentang isu berkaitan dengan perkara ni. Ya, sila tuan. Okey. Isu berkait dengan futures ni, yang ni kebanyakan para ulama tak membenarkan. Saya sebut awal dulu lah. Futures ni kebanyakan para ulama tak membenarkan. Sebab dia antara isunya, sebab tu dia banyak. Pertama forward, kemudian swap, kan, kemudian futures. Futures ni maksudnya semua benda akan kita jual beli pada masa akan datang. Contoh dalam bab muamalat macam ni dalam isu tadi, kita hanya lewat serah barang. Okey, serah barang. Maksudnya kita beli, contohlah kita kata kek. Jadi kek ni saya tempah hari ni, saya dah backing dah. Bila boleh dapat ni? Kek ni berdapat besok. Petang esok baru saya boleh hantar. So ada deferred, ada dia punya tempoh kat situ. Okey, sekarang ni isunya ialah dia bukan duit tu tak bayar. Maksudnya kesepakatan semua dibawa pada masa akan datang. Dan kita ditentukan units yang kita nak beli tu ditentukan saham tu. Dia benda ni agak tinggi sikit tuan-tuan, tapi sebab tuan tanya tadi, kita bincang sikitlah kan. Jadi isunya ialah isunya bila mana harga tu disepakati, macam kita lock in lah, masa akan datang kita beli. Dia punya apa kita kata shilling apa semua tu masa akan datang. Barang apa semua serah masa akan datang. Maka bila semua serah pada masa akan datang itu, maka di situ dibimbangi daripada sudut syariahnya ada benda perkara yang tidak jelas. Maka sebab tu kalau kita tengok future yang mana saham pendasar dia. Saya ulang sekali lagi, untuk future, sebab future swap apa semua ni tuan-tuan, dia bawah derivatif. Derivatif ni apa ke benda pula lah. Dia benda terbitan. Okey, contoh gini, ada saham pendasar, contoh ginilah. Kita kata gandum. Gandum ni orang jual beli.
Daripada gandum ni, dia akan terbit pula contohnya benda di bawah gandum ni untuk orang buat cari keuntungan. Contohnya dalam bentuk future forward tadi tu, dia satu item, satu benda yang diwujudkan untuk orang cari keuntungan. Kan masuk daripada benda tu. Tapi kalau ada saham pendasar, saya sebut future, kalau ada saham pendasar dia patuh syariah, maka yang bawah-bawah derivatif apa semua termasuk future tadi dia haruskan. Tapi isunya sekarang dia tak ada pendasar dia. Bila tak ada pendasar dia, dia hanya sekadar yang tu untuk orang nak create. Satu ada speculation, satu pula dia ada unsur-unsur memang nak ambil untung daripada benda yang akan datang yang memang tak pasti langsung benda tu. Maka di situlah ada isu pada future tu. Cuma saya sebut benda ni dia akan sentiasa berubah-ubah. Kalau pada masa akan datang mungkin setahun, mungkin 3 bulan, 4 bulan akan ada fatwa baru yang menunjukkan kita boleh buat future ni patuh syariah contohnya. Maka yang tu kita kata tak ada masalah. Sebab dalam isu bab muamalat ni dia akan grow sentiasa. Sebab tu kita tak boleh duduk dengan fatwa yang lama. Dia kena update pada fatwa-fatwa yang baru dan tak semestinya future tu akan diharuskan pada masa yang akan datang. Tapi setakat ni di Malaysia, di luar negara sekalipun, di US ke UK ke dan sebagainya, maka kalau ada saham pendasar dia patuh syariah, maka yang tu juga dikira sebagai patuh syariah. Wallahu a'lam. Okey. So itu isu saham. Banyak dia tinggi sikit tuan-tuan isu ni, tapi orang muda yang terlibat dia kena tahulah tentang isu perbincangan berkenaan dengan perkara ni, kerana dia sebahagian daripada pendapatan pada hari ini. Yang tadi kita pergi daripada yang paling bawah jual beli online, pre-order, dropship apa semua, sampailah kepada saham. Yang kelima dan yang keenam ni juga tuan-tuan saya nak sentuh, bila mana kita nak melabur 2 minit lagi kan, kita nak melabur, maka Nabi pesan pada kita, nak masuk duit, nak apa, jangan melabur dulu tuan-tuan, tanya dulu. Sebab kita kadang-kadang tengok dijanjikan profit 13%, nak kena masuk ni sebab 13%. Yang satu lagi 3% je, 3% siapa nak masuk tuan-tuan kan. Kemudian juga ada kadang-kadang syarikat yang tawarkan pelaburan, maka tawaran pelaburan ini dia ada jaminan keuntungan. Kalau jaminan keuntungan ni sebenarnya benda tak jelas. Sebab bila kita melabur, katalah kita labur dalam syarikat buat dental ataupun klinik pergigian. Bila labur dalam tu, maka dia kena terbitkan klinik, kena buat klinik, kena apa semua, bercambah lah, ada branch dan cawangan dan sebagainya untuk menambahkan profit kepada syarikat. Tapi masalahnya bila kita masuk dekat dia, tiba-tiba kita boleh dapat keuntungan, tak ada pun aset, tak ada pun apa yang diterbitkan melalui dana yang kita laburkan kepada dia. Macam mana nak berkembang? Maka di situlah ada perbincangan yang sangat besar. Tapi secara umum tuan-tuan, jangan masuk dulu. Kaji dulu, tengok dulu kepatuhan syariah dia di bahagian Suruhanjaya Security Malaysia, tengok di bank negara, ada watch list dan sebagainya. Maka tengok dulu, kaji dulu, baru kita nak melabur pada syarikat-syarikat yang ada. Last satu soalan. ASNB ataupun bawahnya ASB ataupun yang berkait dengannya di bawah PNB, maka mereka telah memfatwakan, Majlis Fatwa Kebangsaan, Majlis Fatwa Negeri mengharuskan. Maka kalau kita nak buat tu silakan, tak ada masalah berdasarkan fatwa negeri dan perbincangan yang kita sebutkan tadi. Wallahu alam. Okey. Jadi saya rasa sekadar itulah. Insya-Allah nanti kita sambung lagi kerana tak habis tuan-tuan isu ni. Minta maaf kalau ada bahasa yang sikit tinggi ataupun bincangan tinggi, tapi secara umum jual beli kita, pelaburan kita, pastikan dia adalah daripada keuntungan yang halal dan patuh syariah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.